الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang penuh barakah ini, malam ke-11 Ramadan, hari yang ke-10 Ramadan, malam 11, alhamdulillah dapat kita sekali lagi bersama-sama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini menambahkan lagi keberkahan ibadah kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini Al-Faqir akan kongsikan dengan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tajuk berkenaan dengan sedekah. Tajuk berkenaan dengan sedekah, yang mana sedekah ini insya-Allah akan menjadi naungan kita ketika mana di akhirat kelak nanti. Jadi untuk memberkati majlis pada malam ini, sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam Ramadan kita ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'aluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم أمين. اللهم رزقنا هداية للصواب وصدقا في القول وإخلاصا في النيات والأعمال. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi telah kita sebutkan tadi berkenaan dengan perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan sedekah yang menjadi naungan kita ketika mana di akhirat kelak nanti insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan sedekah ataupun infak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Suratul Baqarah ayat 272. Ayat berkenaan dengan seseorang yang infakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut kepada kita, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Segala benda yang baik, barang yang baik kita belanjakan, itu adalah untuk siapa? Fali anfusikum, untuk diri-diri kamu. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan juga kamu membelanjakannya hanyalah untuk meraih, untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan segala barang yang baik, segala perkara-perkara yang kebaikan yang kita buat, barang sedekah yang baik kita infakkan, kita sedekahkan, ilaikum, semuanya itu nanti akan kembali balik kepada kita. Wa antum la tuzlamun, dan juga kamu akan kamu itu tiada rugi, kamu itu tiada digolongkan di kalangan orang-orang yang rugi. Sama-sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya nak bawa berkenaan dengan 3 konsep mengapa kita kena sedekah. 3 konsep ataupun 3 sebab mengapa kita perlu sedekah setiap hari. Bahkan kalau kita mampu dengan keluasan rezeki kita yang kita ada, ataupun keluasan tenaga, ataupun keluasan ilmu, ataupun apa saja kebaikan yang mampu kita beri kepada orang lain, maka eloklah disedekahkan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kadang-kadang di kalangan kita ni nak sedekah berat. Jadi ulama-ulama mengajarkan kepada kita beberapa perkara yang perlu kita sedar. Mengapa kita setiap hari perlu bersedekah. Mengapa kita ini perlu menginfakkan apa yang ada dalam kehidupan kita, baik harta kita, baik diri kita, baik masa dan kudrat kita.
Jadi perkara ini mesti difahami dengan baik supaya sedekah yang kita buat itu kita faham bahawa ibadah kita ni nak membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kadang-kadang kita lihat kenapa orang sukar untuk bersedekah, kerana dia tidak faham apakah sedekah itu sendiri. Pertama, ulama menyebutkan sedekah itu sadaqatun. Dalam bahasa Arab dipanggil sadaqatun, yang bermaksud benar. Sadaqah itu maksud benar. Seperti mana kita belajar tentang sifat Nabi dan Rasul, adanya sifat siddiq, yakni yang membenarkan. Jadi sadaqah itu maksudnya benar, membenarkan apa yang telah Allah Ta'ala beri, maka kita benarkan harta dan rezeki kita itu dengan kita salurkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni ke jalan fi sabilillah. Dari segi syarak pula kata ulama, maksud sedekah itu bermaksud apa dia? Iaitu kita memberikan kepada orang yang berhajat, orang yang fakir miskin, orang yang memerlukan, tatawu'an, secara sukarela. Jadi sedekah ni konsep dia sukarela. Kalau dia tak suka dan rela, dia tak jadi sedekah. Dia terpaksa. Jadi mesti sedekah itu tatawu'an, iaitu secara sukarela. Tujuan dia apa? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ayat Allah tadi, Allah Ta'ala sebut ibtigha' wajhillah, sedekah secara sukarela, sedekah secara suka hati kita ini adalah untuk semata-mata meraih, untuk meraih keredaan, untuk meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, pertama, kita telah sebutkan tadi berkenaan dengan makna sedekah itu sendiri. Jadi setiap kali kita sedekah, kita faham bahawa perkara yang kita nak buat ini adalah semata-mata secara sukarela, daripada harta kita, daripada duit kita sendiri, daripada tenaga kita sendiri, daripada ilmu kita sendiri, yang mana dengan sedekah itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, konsep dalam bersedekah ini saya nak kongsikan 3 benda. Yang pertama, bila mana kita bersedekah, kita mesti memahami bahawa sedekah itu merupakan kemurahan daripada Allah Ta'ala. Sedekah yang kita buat itu merupakan kemurahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksud kemurahan daripada Allah Ta'ala? Bila mana kita bersedekah, bahawa sedekah itu merupakan kemurahan itu merupakan sifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat kemurahan Allah Taala ini di dalam Quran disebut sebagai Karim, sebagai Ihsan, sebagai Al-Jud. Ini nama-nama Allah yang Maha Pemurah. Al-Karim, Al-Jud wal Ihsan. Ini nama-nama pemurah, nama-nama kasih Allah Subhanahu Wa Taala pada makhluknya. Kerana itu bila mana Allah Taala memilih kita menjadi orang yang bersedekah, maka kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di situ Allah telah menunjukkan kemurahan sifatnya kepada kita dengan Allah menggunakan kita sebagai wasilah untuk kita melaksanakan tanggungjawab sosial kita. Bila mana kita bersedekah ini, kita tidak sedekah pada diri kita sendiri, bahkan kita sedekah kepada orang lain. Di sini di sinilah adanya hubungan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dan disuruh kita bersedekah kepada fakir miskin, golongan-golongan yang memerlukan, kerana dengan sedekah itu akan memberi banyak manfaat. Pertama tadi kita telah sebut, dengan sedekah itu sebenarnya kita telah membenarkan apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita infak, maka kita infak. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita keluarkan harta kita, kita keluarkan. Itu bermaksud membenarkan daripada rezeki dan harta yang telah kita dapat daripada Allah Ta'ala. Sehingga dalam surah Baqarah Allah SWT menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada razaqna, rezeki-rezeki kami yang telah kami beri kepada kamu, yunfiqun, hendaklah kamu infakkan. Jadi sedekah ini ulama beri kepada 2 bahagian. Pertama, kita faham tadi konsep sedekah itu, bila kita bersedekah sebenarnya ia merupakan kemurahan daripada Allah. Bukan sebab kita pemurah, tetapi Allah Ta'ala yang Maha Pemurah dengan mengizinkan kita sebagai hamba-Nya, menjadikan kita sebagai hamba-Nya, digerakkan hati kita untuk mengeluarkan apa yang telah Allah rezekikan.
Ada orang yang sedekahkan kelebihan dia. Ada orang yang ada orang yang Allah beri rezeki lebih, dia sedekahkan harta dia. Ada orang yang ada ilmu, Allah beri dia ilmu, maka dia sedekahkan ilmu dia. Maka di sini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Taala yang Maha Pemurah. Allah Taala punya pemurah ini tak macam kita. Kerana bila Allah Ta'ala Maha Pemurah ini, Allah Ta'ala beri setiap hamba-hambanya, walaupun hamba yang tidak menyembah dia, yang tidak kenal kepada dia, maka tetap Allah Ta'ala memberi rezeki. Termasuklah orang-orang kafir, yang setiap hari tidak kenal Allah, setiap hari mereka tidak menyembah Allah, maka Allah tetap memberikan rezeki. Itu tanda kemurahan Allah. Kerana itu kita kena yakin rezeki kita itu memang semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi orang yang kafir tidak menyembah Allah pun diberi rezeki, ini kan lagi orang yang menyembah Allah, maka lebih banyak lagi rezekinya insya-Allah. Rezeki yang zahir, bahkan rezeki yang batin akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pertama kita faham, kita bersedekah ini, kita menginfakkan harta kita ini adalah kerana sifat kemurahan Allah Subhanahu wa taala, baru kita semangat untuk kita menginfakkan harta kita, menginfakkan diri kita, menginfakkan masa dan tenaga kita. Sedekah ini ulama bagi kepada dua tadi kita sebut. Yang pertama adalah sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib. Sedekah wajib ni ini benda yang wajib kita buat. Antaranya berbentuk zakat, contoh dia. Dalam bulan Ramadan kita difardukan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang berpuasa Ramadan, bagi orang yang berpuasa Ramadan, hendaklah dia menunaikan zakat, yakni zakat fitrah bagi dia, barulah amalan di bulan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara sedekah yang wajib, dinamakan juga sebagai zakat. Dan zakat ini bukan saja zakat fitrah sahaja, bahkan terdapat bermacam lagi zakat. Terdapat bermacam lagi zakat, yang mana zakat, kalau kita lihat berbagai cabang-cabangnya, termasuklah zakat perniagaan, zakat tanam-tanaman, zakat harta rikas, harta karun yang kita jumpa dan sebagainya, itu merupakan bahagian daripada zakat. Zakat perniagaan ini merupakan kewajipan. Maka bila benda yang wajib disebut zakah, penyucian harta kita untuk tujuan yang sama, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang kita nak bicara dan ulas secara tuntas pada malam ini, iaitu berkenaan dengan sedekah yang sunnah. Begitu, sedekah yang sunnah ini terlalu banyak kelebihannya, maka ulama mengatakan apakah lagi sedekah yang wajib lebih banyak dan lebih tinggi ganjarannya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah Taala menyebutkan alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Dan mereka-mereka orang-orang yang membelanjakan hartanya pada waktu malam, pada waktu siang, mereka yang menggunakan kudratnya kerana Allah Ta'ala, mereka yang menginfakkan hartanya kerana Allah Ta'ala bil-laili wan-nahar, siang dan malam, malam dan siang, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, maupun secara terang-terangan, mereka tetap ada ganjaran daripada Allah. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka itu ganjaran daripada Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak takut, wala hum yahzanun, dan juga mereka tidak berduka cita. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa sedekah-sedekah mereka itu yang mereka buat semata-mata kerana Allah, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang cukup hebat. Dalam ayat yang lain Allah Taala menyebutkan dalam suratul Hadid ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, dan siapa yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, yuqridullaha qardan hasana, dengan pinjaman yang baik. Kita ni bermuamalah dengan Allah. Pertama, muamalah kita dari segi ibadah kita dengan Allah. Yang kedua, dari segi kita berbuat hubungan dengan manusia, berbuat
kontak sosial dengan manusia, maka itu juga ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, maka nescaya Allah akan membayar kepadanya. Allah Taala akan melipat kali gandakan apa yang telah dikeluarkan daripada hartanya, diberikan apa? Walahu ajrun karim, diberikan pahala yang hebat, pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk mengapa kita perlu bersedekah setiap hari, dan juga disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibni Adam, wahai anak Adam, anfiq, hendaklah kamu mengeluarkan infak, belanjakanlah hartamu. Jadi seafdal-afdal kita membelanjakan harta ini, kita lihat yang pertama kepada kerabat, iaitu kepada kaum kerabat kita. Tengok yang paling dekat, anak isteri kita, cukup ke tidak apa yang kita dah sediakan kepada mereka. Kemudian ibu bapa kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, barulah kita memikirkan untuk bersedekah kepada yang lebih daripada itu. Kerana itu, ada keluarga kita yang memerlukan, maka itu lebih utama untuk kita berikan kepada mereka. Ya ibn Adam anfiq, belanjakanlah hartamu, unfiq alaih, dan saya aku akan menginfak kepadamu. Yang ini Allah Ta'ala mengatakan apa dia? Sekiranya kau mengeluarkan harta, maka Allah akan memberikan kepadamu harta ataupun memberikan kepadamu lebih daripada apa yang kita keluarkan. Dalam hadis yang lain, mattala'atis syams illa ala jambaiha malakani, apabila terbitnya matahari, setiap kali terbitnya matahari, setiap hari terbit matahari, illa ala jambaiha malakan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan ada dua malaikat, malakani, dua malaikat yang duduk di mana? Jambaiha, iaitu duduk di kedua-dua, di sisi kanan kita dan di sisi kiri kita. Yaqulu ahaduhuma, maka salah satu daripada malaikat ini berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, engkau berikan orang yang infak pada pagi ini, pada hari ini, khalafa, ganjaran yang sebaiknya, kau gantikanlah ganjaran yang sepatutnya. Wa yaqulul akhar, dan juga berkata malaikat yang sebelah yang lain, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, kau berikanlah kemusnahan terhadap orang yang menahan hartanya. Jadi ada harta, disunnahkan untuk kita bersedekah ini bermula daripada pagi hari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah SWT memuliakan orang yang bersedekah, dengan Allah Ta'ala memberikan apa? Memberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang kita berikan. Mungkin kita beri tak banyak, tetapi apa yang kita beri itu bukan dikira dari segi kuantitinya, berapa yang kita bagi, tapi dikira dari segi kualiti. Nanti kita akan sebutkan contoh-contoh salafus salih, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah sedekah mereka, yang mana kualiti sedekah mereka ini, sehingga membawa mereka menjadi orang yang hebat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana itu orang yang menahan hartanya, orang yang menahan rezekinya, orang yang menahan apa yang Allah beri pada dirinya, maka akan didoakan kemusnahan oleh malaikat. Wal'iyadu billah, kita tahu malaikat-malaikat ni doanya mustajab. Doa mereka mustajab, kerana itu kita nak dapatkan kemustajaban doa mereka ini, dengan kita menginfakkan sedikit yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita. Saya tak ada duit, Ustaz, apa yang saya boleh sumbang? Tenaga kita. Tenaga pun tak berapa nak larat. Apa yang kita nak sumbang? Sumbanglah. Paling ringan kita nak sumbang ni adalah senyuman. Tapi bukan senyum sepanjang hari saja, tanpa ada usaha untuk kita mendapatkan harta untuk kita sumbang. Kerana itulah paling kurang kita nak bersedekah ini adalah benda yang menggembirakan manusia. Benda yang menggembirakan manusia. Kita jumpa kawan-kawan kita senyum, itu sudah memadai, dikira sebagai wajahin talik, iaitu dengan disebut sebagai wajah yang baik, disebut sebagai senyuman. Kita kalau orang jumpa kita dalam keadaan muka masam, bermasalah, maka kita pun tak gembira. Maka dengan wajah yang
Kalau kita tengok, kita jumpa dalam keadaan dia senyum, gembira, maka hati kita akan seronok, maka itu juga dikira sebagai sekurang-kurang sedekah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, man tasaddaqa bi'adli tamrin, siapa yang bersedekah walaupun dengan sebiji tamar, min kasbi tayyibin, dengan rezeki yang halal. Dia dapat satu rezeki yang halal. Contohnya bulan puasa ni dia kerja, hantar barang, dia dapatlah komisi sikit, hantar barang, COD barang dapat RM2, satu barang dapat RM1, satu barang, rezekinya halal. Wala yaqbalullahu illa tayyiba, illa tayyiban, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima illa tayyiban, kecuali rezeki yang baik. Kecuali yang baik-baik Allah Ta'ala terima walaupun sedikit. Fa innallaha ya'khuduha biyaminih, maka Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemegahannya mengambil sedekah tadi. Dia kerja dapat rezeki sikit, dia sedekah. Allah Ta'ala mengambil dengan penuh kemegahan. Syaratnya apa dia? Syaratnya rezeki yang dia kerjakan itu merupakan rezeki yang tayyibah, rezeki yang baik, bukan sekadar halal tetapi baik. Maksudnya dia diperoleh rezeki tadi daripada jalan yang sepatutnya, jalan yang ikut syarak. Fa innallaha ya'khuduha biyaminih, maka Allah Ta'ala mengambil sedekahnya tadi dengan kemegahannya. Fayurabbiha lahu, maka Allah Subhanahu wa taala memelihara, Allah Ta'ala menyimpan sedekahnya tadi. Kama yurabbi ahadukum filwah, seperti mana kamu memelihara anak kuda, kata Nabi SAW. Allah Ta'ala simpan sedekah kita ni, maknanya dijaga sedekah kita ni betul-betul, seperti mana seseorang yang jaga anak kuda. Orang jaga anak kuda ni, sebab kuda ni mahal lah. Jadi bila kuda ni mahal, orang akan jaga betul-betul. Macam hari ni lah, kita beli kereta. Kita tahu kereta kita tu mahal, maka dijaga betul-betul. Kita ada aset yang mahal, dijaga betul-betul. Allah Ta'ala juga begitu menjaga sedekah seseorang, hatta takuna mithlal jabal, sehinggalah sedekah tadi membesar seperti mana gunung. Maknanya pahalanya daripada sedikit, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggandakan, sehinggalah, kata Nabi SAW, akhirnya sedekah itu menjadi seperti gunung. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita lihat banyak hadis-hadis berkenaan dengan galakkan untuk kita bersedekah. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Lebih-lebih lagi kita berada di musim PKP ini, maka banyak jalan-jalan yang sebenarnya lebih baik kita bersedekah, antaranya dengan jalan sir, dengan jalan sembunyi. Ulama-ulama menyunatkan baik kita bersedekah ini secara alaniyah, secara terang-terangan, ataupun dengan cara sir. Maka kita zaman-zaman PKP ni mungkin kita boleh ambil nombor akaun masjid, nombor akaun surau, nombor akaun madrasah, nombor akaun orang-orang yang berhajat, yang memerlukan bantuan, maka kita salurkan melalui jalan tersebut tanpa sepengetahuannya. Contohnya dulu kita biasa datang masjid, kita derma di masjid. Zaman ni Allah mudahkan dengan online banking dan sebagainya. Mungkin hari-hari kita sedekah RM1, RM5, RM10 tanpa diketahui dan orang tidak nampak pun. Maka kata ulama itu antara sedekah yang paling afdal. Maka kita lihat di qaryah kita ada masjid surau, ada ma'had tahfiz, ada madrasah dan sebagainya. Ambil peluang-peluang ini untuk kita mendapatkan seafdal-afdal pahala sedekah, seafdal-afdal pahala kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersedekah secara sembunyi. Insya-Allah saya akan sebutkan nanti apakah fadilat kita bersedekah secara sembunyi berbanding sedekah secara terang-terangan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ini hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, innaka antabdhulal fadla khairul lak. Jika engkau memberikan kelebihan daripada hartamu, daripada masamu, daripada kelebihanmu itu, khairul lak, maka itu lebih baik, kata Allah Ta'ala. Wa in tumsikahu syarrul lak, jika kamu tahan apa yang ada pada diri kamu, syarrul lak, maka kamu akan binasa. Wala tulamu ala kafafin, dan juga engkau tidak tercela sekiranya engkau tidak ada kelebihan. Kalau orang yang tak ada kelebihan, dia cari rezeki cukup makan contohnya, untuk apa? Untuk beri makan kepada anak, isteri dia, keluarga dia, tak ada lebih. Maka tidak tercela orang tersebut. Kerana sedekah ataupun infak ini merupakan harta lebihan kita. Harta lebihan kita yang kita ada, lalu kita infakkan kerana Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini,
Wabda biman ta'ul. Ya, wabda biman ta'ul. Maka mulakanlah infakmu, sedekahmu, pemberianmu itu kepada biman ta'ul, kepada mereka yang engkau tanggung. Wal yadul ulya khairum min yadis sufla. Dan tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah ataupun tangan yang menerima. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antara kelebihan-kelebihan yang mana seseorang itu bila mana bersedekah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat kemurahan pada dirinya, dan sedekah itu sebenarnya kembali kepada diri orang yang bersedekah. Yang kedua, ya, hendaklah kita memahami konsep sedekah itu, iaitu bersedekah mengikut kepada kemampuan dan juga kualiti. Ya, bersedekahlah mengikut kepada kemampuan dan juga kualiti. Jadi sedekah ini kebanyakannya orang awam memandang sedekah ini adalah berdasarkan kepada kuantiti, berapa banyak. Ya. Jadi kadang-kadang harta seseorang itu bukan kita nilai melalui banyaknya dia sedekah, tetapi semampu mana dia bersedekah ketika mana dia berhadap dengan harta dia. Contohnya, ya, kita lihat nanti ada hadis yang menerangkan bagaimana sedekah 1 dinar itu melebihi daripada orang yang bersedekah 1000 dinar. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya, Nabi SAW bersabda, sabaqa dirhamun. Ya, sabaqa dirham. Ada orang yang dia bersedekah 1 dirham. Sabaqa, kata Nabi SAW, mendahului. Ya, mendahului sedekah orang yang lain, mendahului sedekah daripada alfa dirham. Sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Orang yang sedekah 1 dirham, ya, telah mendahului orang yang sedekah 1000 dirham. Qila lahu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa dhalik, macam mana? Ya, bagaimanakah boleh jadi macam ni? Sedangkan kalau kita fikir dengan kuantiti, ya, secara logik akal, orang yang bersedekah 1000 dirham itu lebih baik daripada bersedekah 1 dirham. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, di sini saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat semua, ya, bersedekah mengikut kemampuan dan mementingkan kualiti sedekah itu sendiri. Jadi, ya, sahabat bertanya, kerana benda ini nampak pelik dari segi akal. Kaifa dhalik? Bagaimanakah boleh begitu ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, rajulun la yamliku illa dirhamain. Ada seorang lelaki yang mana dia ini hanya mempunyai 2 dirham. Tasaddaqa bi ahadihima. Maka Nabi SAW mengatakan orang ini, dia ada 2 dirham, lalu dia bersedekah 1 dirham. Ya, maka dengan 1 dirham tadilah, ya, kalau kita tengok orang yang ada harta sedikit dan bersedekah, kerana infak ini bukan mesti orang kaya, ya, bahkan orang yang mempunyai harta sedikit tapi mungkin dia ada lebihan, maka dia bersedekah, maka di situ dilihat kualiti orang yang bersedekah. Tasaddaqa bi ahadihima, maka dia bersedekah 1 dirham daripada 2 dirham tadi. Wa rajulun tasaddaqa min 'ardin malihi bi alfi dirhamin. Ada satu lagi orang yang sedekah 1000 dirham dari seluruh hartanya. Hartanya tak tahu berapa banyak. Disedekah 1000 dirham. Ya, 1000 dirham saja daripada seluruh hartanya. Maka kata Nabi SAW, fasabaqad dirhamu alfa. Maka orang yang bersedekah 1 dirham tadi telah mendahului pahalanya, kelebihannya daripada orang yang bersedekah, ya, sebanyak 1000 dirham. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita lihat di sini bagaimana kelebihan orang-orang yang bersedekah ini. Ya, kalau kita nak bersedekah, pertama mengikut kemampuan, jangan bersedekah sampai keluarga sendiri pun tak, mungkin tak makan. Ya, kita nak ikut kepada perbuatan salafus salih ni mungkin agak sukar, kerana kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi SAW dulu bersedekah seluruh hartanya. Ada sahabat yang bersedekah separuh hartanya. Dan kita mungkin tidak mampu melakukan sedemikian, maka bersedekahlah ikut kepada kemampuan yang telah Allah Ta'ala izinkan kepada kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti mana kita tahu baginda SAW ketika bulan Ramadan merupakan orang yang paling pemurah. Baginda ini merupakan ajwadun nas, orang yang paling pemurah. Sudahlah Nabi pemurah di bulan-bulan yang lain, bahkan ajwadun nas. Lebih pemurah lagi ketika mana baginda SAW berada di bulan Ramadan. Sehingga pemurahnya itu disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi rahimahullah. Ya, pemurahnya Nabi SAW itu lebih murah, ya, lebih pemurah
min rihil mursalah, daripada angin yang berlalu. Kalau kita tengok angin yang berlalu itu seronok kan, angin kita kena angin ni seronok, sepoi-sepoi bahasa. Kita tengok angin tu pun dah cepat berlalunya. Nabi SAW dikatakan bulan Ramadan lebih pantas dan lebih banyak, lebih pemurah Nabi SAW bersedekah dan berinfak. Dan bahkan kita lihat tarbiyah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam ini bukan sahaja pada dirinya sahaja, bahkan Rasulullah SAW telah mentarbiyah keluarga-keluarganya dan juga para sahabat. Kita ambil orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Ibnu Zubair radhiyallahu an, tidak aku melihat perempuan yang paling pemurah, tidak aku melihat perempuan yang paling pemurah berbanding Sayyidatina Aisyah dan juga Sayyidatina Asma radhiyallahu anhuma. Ini Aisyah dan Asma ini merupakan dua anak Sayyidatina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dua anak perempuan Sayyidatina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang kedua-duanya sangat pemurah. Kata Ibnu Zubair radhiyallahu an, aku melihat Asma, dia tidak menyimpan hartanya dalam sehari. Apa dia dapat, dia akan infak. Berbeza dengan Aisyah, Aisyah akan mengumpulkan, apabila telah banyak maka Aisyah akan terus infakkan keseluruhan hartanya. Ini antara perbuatan sahabiah. Sahabiah maknanya sahabat-sahabat di kalangan wanita yang begitu pemurah. Sebab tu kita lihat sebenarnya antara orang-orang yang pemurah ini bukan saja di kalangan lelaki, bahkan di kalangan perempuan di zaman Nabi SAW yang sangat-sangat pemurah. Dalam kisah Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, kisah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kedermawanan beliau. Ketika satu hari beliau didatangi oleh seorang fakir miskin yang meminta makanan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat hidup beliau, beliau banyak berpuasa setelah mana wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat Imam Malik radhiyallahu an dikatakan, bila seorang fakir miskin ini datang minta kepada Aisyah, wahai Aisyah, berikan aku makan. Maka Aisyah mengatakan kepada pembantunya, kepada khadamnya, berikan orang miskin ini makanan. Maka kata pembantunya ataupun khadamnya, wahai Aisyah, nanti apabila puan nak berbuka, puan dah tak ada makanan dah, ini saja makanan yang ada. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, berikan kepada orang ini makanan. Maka segera pembantu Aisyah radhiyallahu anha memberikan makanan itu kepada si miskin tadi. Lalu si miskin tadi pun beredar. Maka bila mana sampai pada petang hari, tiba-tiba datang satu utusan, yang mana dia telah menghantar kambing. Wallahu alam, dalam riwayat dikatakan kambing, mungkin seekor, mungkin sebahagian kambing, yang mana kambing itu ditutupi dengan minyak za'faran dan telah diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah kepada pembantunya, sekarang kau makanlah kambing ini, kerana itu lebih baik daripada apa yang telah engkau beri pada pagi tadi ataupun pada siang tadi. Yakni dengan memberi roti, maka Allah membalas sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah diberikannya. Ini menunjukkan kelebihan orang yang bersedekah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala beri sesuatu yang kadang-kadang kita tidak jangkakan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah merezekikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebab itu sedekahlah walaupun sedikit, kerana dengan sedekah tadi tidak akan mengurangi harta. Kata Nabi SAW, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan berkurangnya harta dengan sedekah. Kadang-kadang kita sedekah ni kita takut harta kita habis. Sebenarnya tidak pernah habis, kerana perbendaraan gedung Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat besar. Setakat harta kita RM50, RM100, RM1000 itu berapa sangat di sisi Allah. Nak dibandingkan dengan rezeki Allah Taala yang lebih banyak Allah Taala beri. Dalam riwayat yang lain, dikatakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika mana satu ketika beliau didatangi oleh utusannya Muawiyah radhiyallahu an. Sayyidina Muawiyah telah memberikan beberapa kantung yang berisi dirham. Dalam riwayat dikatakan 70,000 dirham ataupun 70,000 dinar. Dalam riwayat lain dikatakan 80,000 dirham atau 80,000 dinar. Kisah ini sahabat-sahabat boleh baca dalam kitab Targhib
wa Tarhib karangan Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala. Jadi dalam riwayat beliau, dalam riwayat tersebut dikatakan Sayyidatina Aisyah bila mana mendapat kantung dinar atau dirham tersebut yang berjumlah 80,000 atau 70,000, maka dia meminta supaya didatangkan mangkuk-mangkuk. Maksudnya mangkuk-mangkuk itu untuk diisikan duit-duit tadi, dan seterusnya diinfakkan habis pada hari tersebut. Sehinggalah pembantu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai puan, wahai ibu, tak bolehkah satu dirham tadi ibu ambil ataupun puan ambil untuk kita beli daging? Tak bolehkah ambil satu dirham tadi kita beli daging? Sedangkan duit itu memang duit hadiah, duit milik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dihadiahkan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Tapi apa kata Sayyidatina Aisyah kepada pembantunya, kenapa engkau tak ingatkan aku tadi? Kerana bila dah diberi, maka tak boleh lagi nak diambil. Ini merupakan akhlak yang sangat suci, akhlak yang sangat murni daripada ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan contoh yang terbaik, teladan yang baik dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kisah ibunda kita, bagaimana harta yang begitu banyak di depannya. Kalau kita nak hitung satu dirham pada hari ini pun dah mencapai belasan ataupun puluh ringgit, satu dinar sudah mencapai lebih kurang dalam mungkin dalam 200-300 ringgit, dikalikan dengan 70,000, 80,000, kita lihat betapa banyak duit itu di hadapan beliau, tetapi sedikit pun tidak terdetik dalam hati beliau untuk mengambil duit tersebut lalu diinfakkan. Ini merupakan tarbiyah kamilah yang sangat sempurna daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah yang lain, bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pernah satu ketika kerana beliau ini sangat gemar berinfak, satu ketika beliau ingin menginfakkan satu dirham. Sekeping dirham tadi diwangikan, diletak minyak wangi, sehingga para sahabat melihat perbuatan Sayyidatina Aisyah ini pelik. Kalau nak sedekah kan kita sedekah ajalah, tapi beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meletakkan minyak wangi pada dirham tersebut, pada kepingan duit tersebut. Lalu bertanya para sahabat, wahai Aisyah, wahai ibunda kami Ummul Mukminin, kenapa puan melakukan sedemikian? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya sedekah ini telah sampai dahulu kepada Allah Ta'ala sebelum ia sampai kepada fakir dan miskin. Menunjukkan apa? Kualiti sedekah itu. Kualiti ketika kita nak bersedekah itu, adakah hati kita benar-benar ingin memberikan semata-mata kerana Allah, ingin memberikan harta yang sebaik-baiknya kepada Allah, ataupun sedekah itu hanya sekadar mungkin dengan niat untuk kita mendapat habuan yang sebaliknya. Kadang-kadang kita sedekah dengan niat apa? Nanti kalau aku sedekah, aku dapat harta lebih. Itu sudah tentu pasti. Bahkan kita kena upgrade lagi niat kita. Bila mana kita sedekah, ya Allah, lebih baik aku sedekah ni tak dibalas pun tak apa, tapi nanti di akhirat kau balas dengan yang lebih baik daripada apa yang diberikan di atas dunia ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tentang kelebihan bersedekah secara sir. Bersedekah secara sir ataupun bersedekah secara rahsia. Ini kita dah sebutkan tadi, bila mana kita nak dapat kualiti dalam sedekah tu, antaranya sedekah tu dalam keadaan tidak menunjuk-nunjuk. Orang tak tahu pun kita sedekah. Sebab itu dalam hadis dikatakan, kalau kita lihat dalam hadis, bagaimanakah orang yang bersedekah sehingga tidak diketahui tangan kirinya. Sedekah tangan kanan tidak diketahui oleh tidak diketahui oleh tangan kiri. Apa maksud tangan kanan, tangan kiri? Sebagai ulama mengatakan itu simbolik. Tangan kiri ini membawa masuk kepada nafsu, tangan kanan membawa masuk kepada kebaikan. Maknanya kebaikan yang kita buat sehingga tidak ada tidak bocor, tidak diterobos oleh nafsu. Maknanya niat kita itu semata-mata ibtigha' wajhillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW, sadaqatus sir, sedekah yang tersembunyi, orang tak tahu, bahkan hati kita pun bila mana bersedekah kita rasa inilah sedekah yang sepatutnya kita bagi, tidak ada rasa berat dalam bersedekah,
Apa kelebihannya? Sadaqatus sir, kata Nabi SAW, sedekah secara rahsia itu tudfi'u ghadabar Rabb, akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita nak memadamkan kemarahan orang pun susah. Ini kan lagi kita tak tahu Allah Ta'ala ini menyayangi kita ke, Allah Ta'ala sedang marah kepada kita ke. Ala kulli hal, sifat kemurahan Allah itu lebih meliputi daripada murka Allah. Kerana itu kita nampak selalu Allah Ta'ala ini maha pemurah dan maha penyayang. Tetapi amalan ini, sedekah, sadaqatus sir, kata Nabi SAW, ini antara amalan yang akan menutup ataupun akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang Allah Ta'ala sebut juga dalam suratul Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. In tubdus sadaqat, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Sekira-kira kamu menampakkan tubdus sadaqat, kamu menzahirkan sedekah itu, fa ni'mahi, kata Allah Ta'ala, itu pun baik juga, kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, sekiranya kamu menyembunyikannya, yakni sedekah tadi, wa tu'tuha al-fuqara, dan kamu mendatangi, kamu beri kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik daripada kamu menzahirkan sedekah tadi. Bukan sahaja kita dapat memadamkan kemarahan Allah, apalagi disambung dalam ayat surah Baqarah ini, wa yukaffiru ankum min sayiatikum. Maka bila mana Allah telah tidak marah kepada kita, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, maka Allah mengkafarah, menghapuskan dosa-dosa kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Allah lebih berpengalaman daripada apa yang kamu lakukan. Sebab itu kata ulama, sedekah secara sir ini lebih afdal kerana ia lebih dekat dengan keikhlasan, dan juga lebih jauh daripada perasaan riak, lebih jauh daripada perasaan yang bila mana seseorang menunjukkan hartanya, seseorang menunjukkan sedekahnya, maka boleh jadi sedekahnya itu hanya sekadar zahir sahaja, tetapi tidak terubat pun hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara cara kita nak mendapatkan sedekah yang berkualiti. Baik. Dan poin yang ketiga saya nak kongsi, kita nak kongsi pada malam ini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kenapa kita kena sedekah setiap hari. Saya ulang balik, pertama kita kena sedekah setiap hari, kita dah sebut, antaranya kerana kita nak melihat kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita kena sedekah? Kerana sedekah, kita nak dapatkan sedekah yang berkualiti. Maknanya hari-hari kita sedekah itu, mungkin dalam 1 hari, 2 hari, ataupun dalam kehidupan kita, ada sedekah-sedekah yang berkualiti itu menyebabkan kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu bersedekah? Mengapa kita perlu bersedekah setiap hari? Kerana sedekah itu merupakan naungan, naungan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita di akhirat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang terakhir, poin yang ketiga kita sebutkan ini berkenaan dengan sedekah menjadi naungan di akhirat, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu an, katanya sabda Nabi SAW, kullu mri'in, setiap daripada kamu, setiap manusia, fi dhilli sadaqatihi, dia nanti di akhirat di bawah naungan sedekahnya, hatta yuqda bainan nas, sehingga diputuskan, ditetapkan perkara di antara kamu, di antara manusia. Yakni ketika mana di padang mahsyar, selain kita bernaung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama, manusia juga akan bernaung di bawah sedekahnya. Kalau kita sedekah sikit, maka kecillah naungan kita. Kalau kita banyak sedekah kerana Allah Subhanahu wa taala, maka besarlah naungan sedekah kita nanti ketika mana di akhirat. Ingatlah seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, di akhirat itu sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang akan dinaungi di bawah arsy Allah SWT, yang mana pada hari itu yawma la dhilla illa dhilluh, hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya, yakni naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, ketika di mahsyar,
Ya, ada 7 golongan seperti mana yang kita faham, yang kita dengar daripada guru-guru kita, 7 golongan yang dinaungi oleh arsy Allah, oleh bayang naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam 7 golongan itu, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang lelaki yang bersedekah, tasaddaqa bi sadaqatin, dia bersedekah dengan sedekahnya, fa akhfaha, dan dia menyembunyikannya. Nah, nampak di situ sedekah itu dengan kita menyembunyikannya, selain kita mendapat dapat menutup kemarahan Allah, mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala dari dosa-dosa kita, dan tidak lain dan tidak bukan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara 7 golongan. Di antara 7 golongan yang dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana di akhirat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar sekali ganjaran, kalau nak dinilai, RM1, RM5, RM10, RM50, kalau kita nak buat naungan di atas dunia ini, tidak ternaung, setakat RM50 kita tu apalah sangat, setakat RM10 kita tu apalah sangat. Maka dibetulkan dengan kualiti sedekah kita dengan ikhlas. Bagaimana kita nak mendatangkan ikhlas ketika mana kita bersedekah? Antara cara yang paling mudah, bersedekahlah dengan cara yang sembunyi, tanpa diganggu oleh nafsu kita, tanpa diketahui oleh orang lain. Maka itu akan menambahkan kualiti sedekah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sekali para alim ulama mengajarkan kita untuk kita mendapat syafaat daripada sedekah kita di akhirat kelak. Maka gunakanlah di bulan Ramadan Al-Mubarak ini sebagai jalan untuk kita bersedekah, untuk kita memberikan lebih daripada apa yang Allah Ta'ala beri pada kita kepada manusia yang lain, dan yang utama pada keluarga kita, dapat kita gembirakan hati mereka, pada jiran-jiran kita, pada sahabat handai kita, dapat kita tunaikan hajat-hajat mereka. Mudah-mudahan sedekah-sedekah kita menjadi naungan, menjadi bayangan yang besar di akhirat kelak, menaungi kita daripada panasnya kita berdiri di padang mahsyar. Seperti mana telah kita sebutkan dulu, bahawa di padang mahsyar itu semua makhluk akan berkumpul selama 50,000 tahun. Tidak ada pokok, tidak ada langit, tidak ada rumah, tidak ada gunung. Maka hanya naungan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah yang mampu menaungi kita daripada panas teriknya matahari ketika mana kita di padang mahsyar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi kita menutup kuliah Ramadan kita pada hari ini, berkenaan dengan sedekah ini merupakan naungan di akhirat, maka kita kembalilah kepada konsep sedekah itu, iaitu sedekah ini sebenarnya melahirkan rasa syukur kita pada Allah Ta'ala atas rezeki yang Allah Ta'ala beri. Maka semakin kita bersyukur, semakin banyak kita infak, itu tandanya semakin banyak kita bersyukur kepada Allah. Maknanya infak dengan hati yang benar-benar ikhlas, dengan perasaan apabila kita infak itu dalam keadaan kita rasa ini bukan duit kita, ini bukan harta kita, ini harta Allah, maka ku sedekahkan, ku infakkan juga di jalan Allah semata-mata kerana Allah, maka ia menjadi satu jalan syukur kita kepada Allah. Seperti mana Allah sebut dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur kepadaku maka akan ku tambah. Memang Allah Ta'ala tambah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam hadis Nabi menyebutkan, la yashkurullah man la yashkurun nas, siapa yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah, maka siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maknanya dia tidak khidmat kepada manusia, dia tidak beri apa yang ada pada daripada manusia, maka dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Begitulah disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan menjadi panutan dan juga panduan kepada kita dalam kita melaksanakan sedekah kita pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan setiap sedekah yang kita buat ini, walaupun sunnah, akan digandakan pahalanya kepada wajib, dan digandakan oleh Allah Ta'ala kepada 70 kali ganda, bahkan lebih lagi daripada itu. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, mengakhiri kuliah kita pada malam ini, jangan lupa untuk kita melakukan sedekah yang wajib, iaitu membayar zakat dan juga sedekah yang sunat. Kita buat setiap hari, yang mudah-mudahan kehidupan kita ya semakin hari semakin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita dunia dan akhirat. Sekadar itu untuk pertemuan kita pada malam ini. Siru ala barakatillah. Yang baik datang daripada Allah, kurang lemah ini kekurangan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.